Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Hari ni apa? Selasa kan? Hari Selasa. Average earning, unemployment rate. So benda-benda ni masih lagi dalam keadaan terkawal dan claimant count change pun dalam keadaan yang agak positif banyak. Okey? Semakin rendah semakin baguslah bacaan dia. So setakat ni cerita di UK dalam keadaan yang bagus, dalam keadaan yang cantik. Tambahan pula dengan cerita vaksin dan juga data yang keluar di UK, di GBP . Alright, so jom kita lihat satu persatu currency pada hari ini. Kalau kita lihat Euro USD maintain di paras 1.18 pada ketika ni, sebenarnya ada peningkatan semalam dan selepas dia naik 119 semalam, dia terus melakukan terjunan sebanyak 100 pip di area 118. Alright, so Euro USD pada hari ini ada sedikit kejatuhan lagi sebanyak 0.11%. So itu untuk Euro USD. Euro dalam keadaan tertekan dan USD dalam currency yang pertengahan untuk semasa. Okey, GBP USD. GBP merupakan currency yang paling kukuh buat semasa dan seterusnya USD JPY bermain sekitar tempat entry, tempat open price pagi tadi. So tak ada pergerakan yang begitu jelas. Pada waktu Asia dan pada waktu Euro tadi pun tak ada apa-apa yang besar berlaku kecuali GBP yang menunjukkan peningkatan yang agak ketara paling besar pada hari ini. Okey, USD Kanada sama saja lebih kurang di tempat open price pagi tadi. USD CHF ada sedikit kenaikan, bukan sedikit, banyak juga kenaikan 0.32% disebabkan kelemahan CHF pada hari ini. AUD USD ada sedikit peningkatan 0.13%, so dia bermain di sekitar 0.72. Okey, kalau siapa yang ada note boleh catatkan 0.72 untuk AUD USD adalah harga yang kita boleh panggil sebagai fair value, harga yang agak boleh diterima 0.72. Okey, AUD USD. Untuk NZD USD 0.6838, ada sedikit kenaikan 0.28%. Kalau NZD USD sebenarnya sekarang dalam keadaan yang meningkat ataupun agak mahal untuk semasa NZD USD. Sebab kalau kita lihat daripada harga-harga tertinggi untuk NZD USD, dia dah break sehingga 2019 March 2019 punya harga. So NZD USD sebenarnya dah dekat atas dah tinggi sangat dah. Dah harga mahal. Okey, untuk Euro GBP, Euro merupakan currency yang lemah diikuti dengan GBP merupakan currency yang kukuh pada hari ini. So Euro GBP ke bawah 0.89 harga dia sekarang. Okey, 0.78% kejatuhan untuk Euro GBP. Okey, next adalah GBP JPY. Ada juga peningkatan sebanyak 0.66%. JPY tengah-tengah, currency tengah-tengah, dan GBP merupakan currency yang paling kukuh untuk semasa. Okey, dalam 9 pair yang fokus ataupun 7 major pair dan diikuti dengan 2 favorite pair juga GBP JPY. So kita boleh nampaklah pergerakan agak bercampur-campur sedikit, ada hijau, ada merah pada hari ini, tapi sebabkan GBP memang antara currency yang paling kukuh buat semasa dan diikuti dengan New Zealand, AUD dan juga JPY. USD, Kanada, Euro CHF merupakan currency yang lemah. Currency tengah JPY, USD, Kanada. Yang lemah pada hari ini jelas Euro dan juga CHF. Okey, Euro CHF merupakan currency yang paling lemah untuk semasa. Okey, untuk crude oil disebabkan cerita yang positif di mengenai vaksin, crude oil melompat. Kalau siapa ada tengok pagi tadi, saya ada tengok juga pasaran saham untuk Malaysia, terutamanya airlines seperti AirAsia punya saham yang naik hampir 100%. Okey. Korang tahu kan airlines punya industri, industri kapal terbang semua sekali,
agak terjejas teruk banyak Malindo bankrupt ke apa tutup saya tak pasti pula sebab ada baca-baca juga dekat berita-berita Malindo nampak macam teruk sangat terjejas tutup ke ataupun bankrupt saya tak pasti. Yang penting Asia ramai juga yang berhenti kerja, yang diberhentikan. Ada dengar juga Malindo Air. Banyak kena BSS. Itulah ramai juga sebab saya baca bila tadi Malindo punya. Yang airlines tu tahulah ramai yang diberhentikan semua sekali maksudnya pramugari semua department nampaknya terjejas untuk airlines lagi kes COVID ni yang kalau siapa ada baca mengenai dengan vaksin tu mengenai vaksin untuk disalurkan di kawasan-kawasan yang terpencil memang serius susah gila. Alright. Untuk vaksin tu ini setakat ni tak nampak apa-apa efek lagi dekat pasaran. Tapi daripada segi fact dia untuk kendalikan vaksin tu amat susah. Dia perlukan suhu lah apa benda tah. Dia memang agak susah. So itu ada sedikit tekanan lah untuk kita salurkan ke kawasan-kawasan luar bandar. Okey. Dan apa lagi yang saya ada baca pasal airline lah. Banyak airline yang pasal vaksin nampak dia melompat dari saham AirAsia lah. Saham AirAsia nampak naik, cuma yang lain saya tak pasti. Sebab pagi tadi duduk scroll untuk tu baca-baca apa news yang menarik. Tertarik juga dekat Malaysia punya cerita. Airline meningkat, tengok ada impact tak dekat Malaysia punya industri. So ada impact sedikit, tapi kesianlah ramai yang menganggur disebabkan COVID ni. Cuma lagi satu pasal vaksin ni, kan kita dengar 90% kan. Untuk complete dia, untuk dapatkan lagi 10% ataupun betul-betul final lah ini vaksin boleh dipakai di seluruh dunia, semua orang boleh pakai, dijangka paling awal adalah pertengahan tahun depan. Okey? Pertengahan tahun depan tau. So kita sekarang baru bulan 11. So perjalanan dia, saya tak tahu perjalanan dia masih lagi macam mana, berliku lagi. Jauh lagi perjalanan untuk dapat vaksin sebenarnya. Okey? Tapi headline semalam memang positif. Memang positif. So itulah yang kita boleh nampak lah setakat ni. Daripada cerita-cerita tertarik juga vaksin tu apa benda semua. Yang penting nak kendalikan dia susah. Luar bandar akan susah untuk dapat dan untuk complete betul-betul semua sekali kemungkinan pertengahan tahun depan. Okey, pertengahan tahun depan. So kita punya PKP ni tak pasti sampai bila. Harap-harap tak adalah lama sangat. Lama betul dah pada baru 2 hari. Baru 2 hari, rasa dah lama betul. Okey. So itulah yang berlaku. Kawan saya banyak cuti tanpa gaji, Ken. Betul memang terjejas betul dekat airlines. Tu yang ramai tengok dekat viral, pramugari lah, kapten, pilot semua sekali dah start berniaga untuk tampung dia punya tu. Ada satu lagi kes, siapa kat sini ada yang kerja Singapura? Ada yang kerja Singapura. Kerja Singapura pun agak kesian juga sebab hari tu tengok macam Malaysia dah okey untuk open border, tapi sebab kes meningkat ambil. Terus siapa yang dekat Malaysia terus diterminate kan. Ramai yang saudara mara semua sekali. Kecuali siapa yang betul-betul yang tengah duduk kat sana. Tapi duduk kat sana dia macam betul-betul bekerja teruk jugalah. Maksudnya dia ada kena bayar apa kena bayar macam pampasan sebab ada test lah apa benda semua. Memang teruk lah. Lepas tu potong gaji kat situ. Ada berapa $1,000 untuk diorang punya kuarantin dan juga apa benda tah lagi perubatan kat sana. So diorang kena bekerja sampai habis hutang baru boleh bawa balik Malaysia.
So memang agak kesian pada waktu ni, memang agak-agak tertekan. So siapa yang ada duit, beringat, berjaga-jaga. Siapa yang ada duit untuk trading, jangan setiap entry full margin. Tahu kira lot, tahu kira berapa risiko, tu amat penting. Boleh Kian, Rimun? Sekarang betul-betul tu kita punya ni dijangka damage yang kemungkinan besar. Damage kita akan terasa daripada COVID ni sebab hari tu kita ada moratorium benda semua. Kemungkinan adalah kita sekarang punya penggal ataupun quarter sekarang dan juga quarter next year. Quarter next year kita kemungkinan akan terasa kesan bahang apa benda semua sekali mengenai daripada ekonomi kita apa benda semua. Sekarang baru belanjawan, kita tak pasti belanjawan tu mampu ke tak untuk deliver kan. Okey, Ken, boleh Okey. So kita lihat kepada trade idea kita. Tak ada, hilang lah. Semalam tak berjaya save dia rosak. Okey, kita ada apa? AUD USD. AUD USD kalau ikutkan kita cari peluang buy. Tapi harga sekarang sama sekali dekat atas. Ni plan kita. Okey. Ni plan kita AUD USD, AUD CHF, NZD USD, NZD CHF. Itu mengikut daripada apa yang kita plankan. So kita tengok AUD USD. Buat lagi sekali. Makinkan level. Memang dia dah tengah test kawasan resistance. Kita buat lagi sekali lah Semalam buat dah hilang. So ini kita punya support. Okey. Dan apabila kita dah tengok kawasan-kawasan support dan resistance ni, kita ada satu benda yang kita boleh simpulkan, iaitu kawasan yang kita nak lihat candlestick kan, topik hari ni candlestick kan. Kawasan mana kita nak lihat candlestick tu membuat something kat situ. Okey, sekarang ni kita cari buy. Kalau kita cari buy, kita cari kawasan yang berpatutan lah. Yang mana sesuai. Setakat ni kawasan support yang terdekat di sini. Okey, next support adalah kawasan satu lagi kat tengah. Ni. Okey, so ini adalah kawasan-kawasan dia. Kalau kita cari buy, saya rasa paling cantik adalah kita tunggu dia membuat correction. Okey, tunggulah dia buat correction. Sama ada kat sini je ataupun kat bawah. So kita tengok macam mana apa bentuk yang keluar. Setakat ni memang tak ada apa-apa lagi. Benda pun dah jalan, dah ke atas. Kita tunggu dia buat correction dahulu, baru kita cek peluang untuk masuk. Okay, next adalah AUD NZD USD dulu. NZD USD. Okey, NZD USD harga dah tak ada resisten. Harga dah tak ada resisten yang terdekat sekarang. Itu level resistennya. Kita ada kawasan yang di bawah. Okey, dan itu kawasan-kawasan support yang kita ada. Setakat ni harga dah ke atas. Ni kita dah tak ada tau. Harga dah kat sebelah ni dah tak ada. Kecuali 2019. Awal 2019. Harga dah break atas dah. Kalau siapa yang nak cari peluang untuk sell buy pun, saya akan cari peluang macam ni lah. Kalau dia buat macam ni. Baru saya rasa seronok untuk buy. Setakat ni tak nampak apa-apa lah. Setakat ni pun dekat atas dah. Siapa yang cari sell terpulang. Okay. Mungkin dah jumpa divergent ke apa ke. Tapi untuk trend semasa NZD USD adalah ke atas. Kalau kita cek peluang buy, kita tunggu dia membuat correction. Okay. Tu NZD USD dan next adalah AUD CHF. Lagilah hari ni CHF lemah, so dia memang dah dekat atas dah. Okey, dekat atas dah dan kita tengok ada tak level-level yang menarik untuk kita markingkan. Itu dia kawasan-kawasan yang nampak dia menarik dan harga pun tengah test kat atas tu. Kalau nak buy pun saya tak nampak lah kawasan ni buy paling cantik sebab dah ke atas dah. Kalau dia buat correction, cantik lah. Buat correction satu ke, baru sesuai untuk kita cari buy. Tapi setakat ni, dia ke atas dah. Mungkin dah ada divergent untuk dia turun dulu ataupun macam mana.
apa pun harga dah ke atas. Jangan dikejar benda yang dah naik, dah turun. Okey, biarkan dia berjalan. So next satu lagi adalah NZD. Okay. So ini adalah 4 pair yang kita nak fokuskan pada minggu ni. NZD Chair pun tak nampak Oh ada satu. Sekejap kita tengok. Ada satu lagi range akhir yang dekat sini. Selepas tu kita akan bermain dekat 2018, 2019. Ni level-level yang resistant. So untuk semasa sinilah kawasan-kawasan yang kita boleh lihat. Alright. Dekat atas dah. Ni hari ni pun chef lemah. So makinlah naik. Kalau nak cari buy, saya akan tunggu formation macam dia membuat zigzag ke flat ke ataupun buat triangle ke. So tunggulah. Tunggu apa price action yang menarik untuk kita masuk. Okay. Ni NZD chef kita. So biarkan kita tunggu apa yang akan price buat. Setakat ni boleh tak kita cari sell? Terpulang. Okay, harga memang dekat tempat mahal. Dan esok jangan lupa, esok kita RBNZ punya news, cash rate, dia punya interest rate, kita tengok dijangka kekal dan kita tengok lagi apakah statement yang akan dikeluarkan oleh RBNZ. Alright. So itu dia, RBNZ ada news pada hari esok. Apa pun kita nak tengok adakah dah sampai untuk masa untuk kita sell ataupun kita akan teruskan perjalanan untuk buy. Trend semasa masih lagi menaik. Alright, GBP JPY dekat area mana boleh sell? Ada yang nak sell ke sekarang? JPY. GBP JPY dekat atas tau. Dia dekat atas betul. Okay, nanti saya akan tunjuk GBP JPY dekat atas. So ada beberapa kawasan yang menarik yang kita ambil yang ni. Okay, dan ini kawasan-kawasan support yang kita ada. So GBP JPY tak ada dalam plan, tapi bergantung pada diri kita, kita nak cari peluang untuk apa. Okay, let's say ni ada benda menarik Wimon, cantik bagi soalan ni. Okay, saya nampak ada bentuk ni. So kemungkinan ada satu lagi untuk naik. Kita tengok dekat mana dia landing. Alright. Dan satu lagi adalah tengok ni. Trend dia masih lagi ke bawah. Trend dia ada ke bawah sebab ni adalah high. Ini adalah low dan dia masih lagi test kat sini. Dia baru break. Dia break sini low sini dia break. So kita nampak trend dia ke bawah. Dan semasa kita nak lihat adakah dia mampu untuk ke bawah lagi ataupun dia akan teruskan perjalanan untuk naik. Okay. Let's say lah. Kita dah ada macam ni dan kita markingkan yang pertama adalah daripada Fibo retracement. Semalam kita belajar Fibo kan. Okey. Ni kita punya GBP JPY dah tembus kita punya 0.618 dan dia tengah bermain di sekitar atas itu yang pertama. Dan jom kita lihat, kita marking dulu 0.618 di sini. Okay, dan satu lagi kita markingkan Fibo expansion. Alright, level 1 pun dekat situ. Ni 1. Okay, so kita ada zone dekat sini. Dekat area sini lah Dekat area sini adalah kawasan yang kita akan membuat keputusan. Okay. Sama ada nak cari peluang untuk sell ataupun kita akan teruskan mencari buy. Okey. Itu dia. So tunggu. Dah sampai dah sebenarnya kawasan dia dan ada satu lagi kawasan adalah di atas sini. Okey. Ni GBP JPY. Siapa yang nak cari peluang sell, tu terpulanglah. Kita ada dua kawasan sama ada sini ataupun atas ni. Pada pandangan saya, carilah kawasan-kawasan yang kita rasa berbaloi untuk kita masuk. Kalau kita punya stop loss jauh, atas sini stop loss kita, kat sini mungkin tak relevan untuk kita masuk. Kalau stop loss kita atas sini, mungkin sini adalah kawasan yang terbaik untuk kita masuk. Okey, apa pun kita tengok adakah price mampu untuk dipertahankan level ni ataupun dia akan terus naik ke atas.
Okey. Tunggulah tengok macam mana hasil dia. Boleh tak dia untuk turun ataupun macam mana? Boleh, Wimon? Boleh kan? Okey, ni untuk GBP JPY lah. So ada yang nak Euro JPY. Okey. Euro JPY. Gold satu, okey. Ni untuk Euro JPY. Euro JPY sebenarnya menarik sebab dia dah sampai ke kawasan resisten kita dan dia melakukan straight penurunan. Okey. Dan ini adalah kawasan-kawasan yang kita boleh makinkan. Alright. So kita nampak daripada sini dia melakukan rejection dan dia terus turun. Setakat ni kita tengok apakah pattern kalau menggunakan Fibo, apakah kawasan yang best dekat sini. Okey, adakah kawasan-kawasan tu kena dengan kita punya plan untuk buy ataupun sell. Okey. Sekejap saya tengok apa pattern yang ada. Apa nampak? Setakat ni saya tak nampak apa-apa. Rasanya sebab ini baru spike. Okey, korang-korang tengok ni. Ini baru spike. Kebanyakan kalau spike panjang macam ni, itu adalah wave yang terpanjang. Okey, ni mungkin wave 3. So, korang tunggu yang ini Korang tunggu ni. Dia turun. Okey. Lepas tu dia akan membuat satu lagi kenaikan. Tunggu yang ni. Ni turun. Okey. Lepas tu dia akan buat satu lagi kenaikan. Turun sampai mana? Okey, kita buat lukis betul lah. Sini, anggap sini. Satu. Dan dia akan buat satu lagi kenaikan. Lepas tu baru cari peluang untuk sell. Tu siapa nak cari peluang sell lah. Kalau tak payah. Tapi setakat ni saya tak nampak apa pattern yang menarik untuk kita lukis. Setakat ni bentuk macam ni lah. Saya tunggu dia buat correction dulu. Lepas tu dia sambung lagi sikit ke atas. Dan ada divergent. Mungkin lepas tu dia akan start melakukan penurunan. Okey. Setakat ni apa yang nampak saya macam tak nampak apa-apa correction pattern nampak macam dia tengah menaik. Nampak ni 1, 2, 3, 4, 5. Tengok dia tengah menaik. Tapi tak pasti apa yang boleh diinterpretkan lagi. Macam tak ada ni tengah menaik lah senang cerita. Tengah menaik. So tunggulah. Kalau nak cari peluang sell, memang dia dah sampai resistant. Adakah dia boleh sampai ke bawah lagi ataupun tak? Tu tak pasti. JJ sama macam EJ ke? JJ. JJ. Kan? Correction, naik. Rasanya kat sini ada nampak satu divergent. Okay, tengok RSI. Okay, ni satu naik dan ini yang kedua. Nampak ada divergent. Okay, ni ada nampak satu divergent. Okay. Ni ni nampak satu divergent dan dia dah sampai, ada divergent, mungkin akan buat correction. Okay. Euro JPY kejap Euro JPY ada nampak tu ke? Macam baru. So mesti dia kena naik satu dulu. Faizal, nampak macam dia kena naik satu dulu. Sekejap tengok Zuli punya lukisan. Nah, naik satu dulu. Kena ada naik satu dulu, lepas tu barulah dia melakukan penurunan. Okey, boleh tengok betul sama seperti yang saya cakap. 1, 2, 3, 4, 5. Yang Zuli mana? ABC. WXY. WXY. Lepas tu trend. Trend naik. Ni Zuli dah start lukis trend naik Siapa yang nak layan wave kedua ni terpulang. Sebab kita dah nampak macam ini kita punya stop loss. Kalau dia break bawah sini barulah kita salah. Tapi setakat ni inilah dia ke atas. Macam kemas pula dia punya tu. Sebelum ni dia guna color apa lah. Satu lagi GJ. GJ
Oh, yang ke atas dia tak ada lagi. Yang ke atas 3. Yang ke atas 3 ni. Okey, yang ke atas 3 dan ini dia akan turun ke 4. Lebih kurang sama betul Faizal? Sama pattern. Okey, sama pattern yang kita lukis tadi. Ini buat penurunan. Lepas tu naik 1. Sebiji lah sama. Cuma yang ni mungkin dekat wave 2 ataupun yang sini wave 4. Macam tu lah. Dia sama, turun sama tapi korang nak layan ke wave correction. Tu yang penting lah. Nak layan, kalau nak layan terpulang. Alright, boleh? So sama, JJ, EJ. Satu dekat 2, satu dekat 4. Layan 20 pip pun okey. Antara layan wave 2 dengan wave 4, mana lagi best? Susah ni soalan. Wave 2 dengan 4, kalau pada saya, wave 2 tu bahaya. Macam ni wave 2 ni, kalau contohnya nak layan wave 2 ni 2. Ni 4. Okay, ni 4. Dan yang Zuli tadi satu lagi apa? Ni. Ni 4, satu lagi 2. 2 sini. Pada saya, yang agak best adalah kalau kita cari buy dekat bawah sini. Untuk satu untuk wave ketiga. Itu paling cantik lah. Tapi kalau betul-betul cakap lah antara wave 2 dengan 4, saya lebih prefer layan wave 2, 4 lah. Maksudnya sell daripada 4. Siapa yang nak curi lah, cakap nak curi juga, nak curi ayam, wave 4. Sebab dia tak ada terlibat dengan wave 2. Wave 3. Wave 3 dah lepas. Maksudnya kalau macam ni kalau contohnya sini nak layan sikit, tak ada masalah lah sebab mungkin kita cakap wave 3 dah selesai. Ni wave paling gangster. Okay, kalau kita floating pun floating sikit lah sebab wave 5 dia next. Kalau contohnya wave 2, itu adalah wave 3. So memang akan panjang lah. Kalau berdasarkan daripada teori tu. Memang panjang lah, jauh lah kemungkinan dia pergi. So paling kalau pada pendapat yang tak berapa yang okey antara trade wave 2 dan 4, saya prefer wave 4 lah. Layan untuk wave 4. Walaupun benda tu tak cantik sebab kita layan correction, baik kita layan trend. Maksudnya settle correction, kita layan trend. Itu lagi cantik. Okay, boleh? So kita save, kali ni kita save, harap dia layan. Rate, idea, week 2, November. Okey, layan 20 pip pun okey. Terpulang siapa yang nak melayan correction? Correction pendek tak orang kata tak steam. NZD USD. Nak layan correction ni terpulang. NZD USD tengok Zuli punya. Pun dah ke hujung. Tapi kat sini 5 pun tak ada masalah ni rasanya. 2, 3, 4, 5. 2, 3. Panjang 3, 4, 5. Okey, dia ada satu lagi test ke atas. Tu mungkin. Alright. Tapi paling cantik tau. Kalau paling cantik, korang, kita tak ada harga terdekat tau. Saya ada nampak satu ada lagi cantik kalau dia berjaya break atas ni last wave 5 ni, dia berjaya break atas sini. Dia break high sini atau mungkin cantik. Lepas tu tunggu dia satu correction besar, lepas tu sambung layan buy semula. Okey. NZD USD tu semua sekali dalam keadaan tu. Euro USD Zuli ada marking ada tanda kayu hijau tu. Mungkin ada peluang lah. 4 ke 5. Ni 4, 1. Entah, saya tak pasti ni dia buat kat mana ni. 4, wave 5 dah ni. Dah nak last wave terakhir. Untuk 5. Okey. Dulu Zuli pernah kata NZD USD day chart break trend line kat daily. NZD USD chart.
break trend line. Trend line dah break lah. Atas ni trend line dah break dan dia break ke atas. Okey anggap ni recession, maksudnya ni jatuh. Kita comparekan dengan 2018. 2008. Okey, ni jatuh. Okey, ni naik. Ni faham korang tengok ni sebenarnya benda peluang. Okey, sekejap saya buku. Ni jatuh, lepas tu dia naik sampai paling tinggi. 3,924. Okey, jom kita tarik. Okey, daripada jatuh ni. Ni kalau ikutkan sama panjang dengan yang sebelum ni, kemungkinan dekat atas ni sekarang baru 1/3. So ini antara chance paling menarik. Alright. Kalau nak layan betul, NZD USD, AUD USD, sebab kalau market start recover bagus, kita akan nampak ke atas tu lebih cantik. Alright, ni antara peluang 3,924 daripada paling low, sama juga paling low sini, naik 3,924 pip. Ni pun sama juga kalau kita nak test juga. So cari je lah, layan je. Apa yang kita dah plan, kita layan je. Tengok ada peluang tak menarik. Setakat ni daripada tempat breakout ni, baru suku. Tunggu dia buat correction cantik, lepas tu kita layan lagi. Okay, boleh? Boleh Boleh Ken? Alright. So jom kita masuk topik kita. Ada apa-apa soalan? Okey, kita masuk kepada candlestick. Kita ada 3 chart dekat dalam kita punya apa tu? Kita punya MT4, bar chart, line chart dan juga candlestick. Kebiasaan orang akan start trading dengan menggunakan candlestick sebab dia tengok dekat candlestick apa bentuk-bentuk tu mungkin kita dah faham kepada bentuk candlestick. Kebanyakan orang akan sungguh belajar, dia bagi website ke, bagi link ke untuk belajar candlestick, bagi ebook ke, tu start dia orang kata buat analisis, belajar membuat analisis. Sebenarnya candlestick ni macam 1/100 daripada daripada keseluruhan kita buat analisis. Tapi dia memberi makna yang penting. Makna penting dia adalah kita nak lihat daripada candlestick tu ada tak signal yang menunjukkan dia nak membuat something. Sebagai contoh, apa yang terdekat, nanti tak apa kita tengok jom kita go through sekali imbas. Bar chart bentuk macam ni. Ada high, ada apa ni kata tick sebelah kiri ni mewakili open price, tick sebelah kanan ni mewakili close price. Okey, membolehkan pedagang mengenal pasti corak dagangan. Ni untuk bar chart. Ni antara pattern yang ada dalam bar chart. Key reversal day. Apa lagi? Two bar key reversal. Okey, dan inside day. Ni antara pattern standard yang ada dalam bar chart. Okey. So, ni satu lagi outside day. Siapa yang ada membuat analisis menggunakan bar chart, mungkin kita boleh refer lah bentuk bar-bar macam ni. Okey, sebab dia akan muncul di kawasan-kawasan ekstrim. Bila muncul di kawasan-kawasan ekstrim, bar chart tu ataupun pattern tu memberi maksud yang amat penting. Spike ada bentuk macam tu. Dan kita masuk pada candlestick. So, candlestick digunakan start daripada abad ke-16, so tahun 1600 lah. Digunakan oleh pedagang beras untuk meramalkan harga akan datang. Candlestick je pun memberikan isyarat awal untuk kemungkinan perubahan harga. Apa dia memberi maksud pada
isyarat awal. Maksudnya dia memberi signal. Ada tak signal-signal yang menunjukkan kemungkinan besar harga akan bertukar. Okey? Dia tak tengok kepada harga-harga yang tak memberi maksud. Dia hanya melihat kepada kemungkinan harga tu start bagi signal untuk perubahan trend. Okey, dapat membantu pedagang untuk mengenal pasti trend serta perubahan trend. Ini adalah candlestick-candlestick yang kita akan lihat, elemen-elemen yang kita akan lihat sebelum kita membuat apa-apa keputusan. Pertama adalah warna badan, saiz badan antara pendek ataupun panjang. Okey, panjang bayang, shadow dia. Shadow dia amat penting. Tu tiga apa? Tiga. Okey, ada tiga elemen penting yang kita akan lihat. Warna badan menentukan antara candlestick menaik ataupun menurun. Saiz badan menunjukkan candle tu banyak tak pergerakan dia. Dan yang ketiga adalah panjang bayang, shadow dia. Shadow dia besar tak? Pressure daripada opposite side dia tinggi ke tak? Contohnya harga macam tu. Maksudnya pressure daripada seller tinggi. Itu yang kita nak lihat. Okay. Next adalah corak pertama yang kita akan cover adalah doji. Dalam banyak-banyak corak yang kita cover, kita ada macam-macam Ada engulfing, doji, pin bar, apa lagi? Three black crow, three white soldier, morning star apa benda semua sekali, star-star. Terpulang siapa yang nak gunakan. Saya berpegang pada tiga corak yang mudah. Okey. Doji, engulfing dan juga pin bar. Itu benda yang saya fokuskan. Okey, candlestick doji tidak mempunyai badan, menandakan tiada keputusan dan dianggap neutral. Ini antara corak yang perlu kita lihat. Next adalah nama-nama dia, lebih detail. Siapa nak hafal, terpulang hafal. Yang penting saya tengok bentuk dia lebih kurang macam tambah macam itu, tempat open dan close di tempat yang sama. Itu doji lah tu. Okay, nak apa klasik ke long leg, dragonfly, greystone tu terpulang. Next adalah engulfing. Engulfing adalah salah satu candlestick mudah, pattern yang mudah yang kita boleh gunakan. Okay, bearish engulfing. Candle sebelah kanan, body dia ni, dia telan sepenuhnya body sebelah kiri. Okay, body sebelah kanan, dia telan sepenuhnya body sebelah kiri. So, itu kita panggil sebagai engulfing. Bearish engulfing ataupun bullish engulfing. Itu merupakan signal yang amat strong dalam candle reversal signal. Bullish engulfing ataupun bearish engulfing. Ni pattern-pattern lain. The corak facing pattern dan juga dark cloud. Okey. Facing pattern dan juga dark cloud. Ini kalau siapa yang nak gunakan terpulang, pakai, tak kisah. Yang penting saya menggunakan tiga simple, pin bar, engulfing dan juga apa satu lagi? Pin bar, doji. Okey. Corak morning star dan evening star. Evening star ada satu candle tengah-tengah kecil dan dia menunjukkan satu reversal. Okey, kemungkinan akan melakukan penurunan. Dan satu lagi, morning star sebelah bawah, dia keluarkan satu corak, satu candlestick pendek dia tengah-tengah. Itu menunjukkan kemungkinan reversal akan berlaku. Okey, next adalah corak shooting star dan juga hammer. Ini saya panggil sebagai pin bar. Okey, sama ada shooting star, hammer, inverted hammer, apa lagi? Itu antara pattern hammer lah, saya panggil sebagai pin bar. Okey, dalam permainan price action, ini antara benda-benda yang amat penting untuk kita fokuskan. Okey, macam mana kita membaca candlestick tu, menapis isyarat entry dan juga candle pertukaran. Okey, ni ulang balik benda yang sama, kita teruskan. Alright, boleh take note yang ini. Apabila korang buat benda ni, apabila kita jumpa pattern macam ni, tolong take note lah sebab dia memberikan signal yang amat best dalam trading kita. Sebagai contoh, kita nak buy, pastikan bull candle. Okay? Jumpa bull candle yang strong, makinkan
high. Lepas tu apabila price lepas daripada high sini, baru kita cari peluang buy. Okay, dalam candlestick pattern tadi, kita jumpa yang last kali candle, dia menunjukkan nak naik, baru kita buy. Yang ini sell pula. Makinkan low dia, apabila price lepas bawah sini, beberapa pip, kita masuk sell. Okay. Next adalah candle pertukaran. Okay, macam mana dia punya permainan? Okay, pertama, kita nampak harga tengah menaik. Selagi tak jumpa apa-apa candle reversal ataupun candle-candle yang kita nak tadi. Macam saya nak doji, pin bar, engulfing. Saya cari 3 tu. Kalau tak ada 3 tu di kawasan yang saya nak, macam mana? Kawasan-kawasan macam ni lah. Okay. Kalau contoh kawasan ni kita nak sell lah. Saya nak sell. Saya akan tunggu sehingga ada engulfing, pin bar ataupun apa-apalah signal yang boleh kita pakai yang menunjukkan dia nak turun. Okey? Tunggu kat situ. Boleh? So tunggulah. Kalau contohnya ni, dia close dalam keadaan engulfing, close kat bawah sini. Apabila price lepas daripada low di sini, low candle yang merah ni, baru kita cek peluang untuk sell. Okey? Boleh? Tu dia. So kita teruskan sebab kita nak tunjukkan permainan dia. Okey, harga naik sampai ke kawasan yang kita nak tengok. Sampai ke kawasan yang kita nak membuat keputusan. Okey? Dan apabila kita jumpa, ada doji ya. Apabila ada doji, next adalah kita akan lihat ada tak candle close 50% daripada solid candle yang sebelum. Okey? Solid candle yang sebelum. Lagi-lagi candle hijau, contohnya naik hijau solid, batang dia betul-betul besar, panjang. So inilah peluang. Apabila candle close 50% daripada body candle sebelum, kita mungkin boleh cari peluang untuk sell apabila harga lepas daripada low candle yang ini. Dia lepas daripada candle low situ, baru kita cari peluang untuk sell. Okey, itu adalah cara yang paling mudah yang pertama. Okay, yang kedua adalah contoh kita jumpa engulfing. Okey, kita jumpa engulfing. Next, benda paling mudah adalah markingkan low di sini. Markingkan low dia. Apabila price lepas daripada low situ, kita akan cari peluang untuk sell. Okey, baru kita cari peluang untuk sell. Dan next, kalau tak ada signal, maksudnya price patutnya kena break bawah sini, tapi tak ada candlestick yang close di bawah sini, kita tak ada peluang untuk sell. Okay, dan last kali apabila jumpa benda yang sama dan ada candle close di bawah 50%, apa panggil? 50% candle solid yang sebelum, baru kita cari peluang untuk sell. Okay, kita dah ada signal untuk sell. Ini kita panggil sebagai signal. Right, confirmation untuk sell apabila price lepas daripada low sini, low bear candle, baru kita cari peluang untuk sell. Ni untuk buy pula. Untuk buy pun sama juga teori dia. 50% daripada sebelum punya price, kita akan cari peluang. Tengok ada tak confirmation candle yang untuk menunjukkan dia nak naik. Kalau tak ada, tak adalah entry. Ini contoh engulfing. Yang ini tak ada apa-apa signal. Dan dekat sini baru kita cari peluang apabila harga melepasi daripada kawasan yang kita nak lihat tu. Okey, ada apa-apa soalan setakat ni? So inilah kita panggil price action dan kita tunjukkan satu contoh. Salam cikgu, macam mana nak tanya trend collapse? Okay. Satu pair euro euro USD. Okey, cantik. Cantik bentuk pun cantik. Kuasa betul. Alih-alih buka terbentuk cantik pula. Okey, tengok perjalanan trend. Ingat apa Galih? Bila kita sebut perjalanan trend, structure akan bergerak daripada higher high, higher low, higher high, higher low, naik higher high, higher low, naik, turun. Okey, jom saya terangkan. Apabila kita nampak bentuk macam ni, ini bila
setiap kali kita membuat analisis, ini kita panggil sebagai major analysis, iaitu kenal pasti trend tengah buat apa. Okey, ini sebagai major analysis. Ini wajib kita buat. Kita kena tahu dahulu market structure tengah buat apa pada waktu tu. Okey. Contoh sekarang dia tengah menaik dengan gembira. Apabila kita dah jumpa trend menaik, baru kita akan makinkan ini dia punya resistance. Dan ini adalah sebelum ni punya support. Okey. Dan apa benda yang kita nak lihat? Kita nak lihat price akan terus menerus trending menaik apabila harga break atas sini. Okey. Apabila harga break atas sini bermaksud trend tu berterusan. Sehinggalah bila-bila. Okey. Sehingga suka hati dia. Okey. Sagi itu kita cakap trend berterusan. Apabila kegagalan yang ini apabila kegagalan sini break atas sini, itu kita panggil ada satu signal kemungkinan trend dah start lemah ataupun trend dah start untuk bertukar, untuk tukar trend lah. Okey, itu yang pertama. Okey, dan apabila trend melepasi sini dan juga bukan sini. Sekejap saya nak patah balik. Delete. Okey. Sini. Trend melepasi sini. Okey. Apabila trend melepasi low sini, dia tembus ni kan. Dia dah membuat new low. Okey. Dia telah membuat new low ataupun kita panggil dia dah start membuat lower low. Okey. Yang ini sekarang jadi, ni kalau ikut daripada sini, ini adalah higher low. Higher high. Dan dia membuat higher low dan dia membuat lower high. Apabila lower high terbentuk, itu signal pertama. Dan apabila dia break daripada lower low yang sebelum, ini kita panggil sebagai satu breakout. Satu orang panggil trend sebelum collapse. Alright. Dan sekarang pattern yang agak menarik untuk kita lihat, ini adalah pattern apa? Ini adalah pattern apa? Ada dua bahu, ada dua bahu dan satu kepala. Apa pattern ni? Dan breakout. Apakah pattern dia? Ada siapa-siapa nak jawab? Sebelum sesi penutup. Okey. Ini kita panggil sebagai head and shoulder. Bukannya iklan shampoo tu ni head and shoulder punya bentuk. Ada left shoulder, head dan juga right shoulder. Dan price melepasi daripada low sini. Dan kalau ikutkan daripada projection, tempat ini adalah tempat menarik untuk kita sell. Okey, contoh jarak dia sini kepala. Kita letaklah kepala sini. Okey, 124 pip. Daripada tempat breakout ni 124 pip. Okey. Ini adalah satu-satu punya, bukan correction punya pattern. Bukan correction punya pattern. Ini chart pattern. Ni chart pattern ni bukan kita masuk wave ke apa. Ni saja je tunjukkan head and shoulder punya pattern. Siapa yang cari peluang untuk sell, kalau stop loss atas daripada sini, kita panggil dia sebagai satu pattern head and shoulder. Jarak daripada atas sampai ke bawah sama dengan sini. Sini pun jarak sampai ke bawah. So contohnya kita sell sekarang, TP kita kat sini, stop loss kita kat atas sini. Dia lepas daripada atas sini, terbalik. Okey? Boleh? Ni head and shoulder. Antara correction pattern, bukan correction pattern, reversal pattern yang mungkin memberi maksud yang amat penting. Alright. So boleh tak recapkan dengan candlestick? Okey, candlestick tengok ni. Ada satu engulfing punya candle panjang sini. Dia telan candle sebelum. So kita nampak ada bearish engulfing. Alright. Kedudukan dia
Kedudukan dia, ingat candlestick tu ada dua tempat yang menarik. Pertama di kawasan yang kita ada panggil sebagai kawasan resistant ke support ke. Itu antara kawasan-kawasan yang kita sendiri bagi nama dan kita nak tengok apakah price tu buat kat situ. Okey, yang kedua adalah kawasan multi high ataupun multi low. Itu antara kawasan-kawasan penting. Okey, boleh? Tu kawasan-kawasan penting. Alright. So, kita akan sambung balik lagi pada hari Khamis nanti dan kita dah sampai penghujung dan Zuli punya webinar rasanya dah boleh log in. Get ready, masuk Zuli punya webinar dan pada hari Khamis nanti kita akan sambung kepada topik seterusnya. Okey, boleh semua?